Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Kasih kepada pengacara majlis, dihormati pengurusi dan ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang bahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan berkumpul dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Kira-kira hari ini masih lagi hari raya lah, kira-kira lah. Yang sebenarnya hari raya habis dah. Yang ada itu ialah bulan Syawal saja. Kerana hari raya menurut agama itu dia tidak sama hari raya sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat kita. Tapi saya tak tahulah orang Penang ni Penang ke Utara? Penang lah, sama tak? Ni apa, Kedah bukan Penang lah. Orang Penang tak tahulah raya lagi ke dah tak ada lah. Tuan-tuan ni macam confused. Orang luar ya betul tuan. Di Penang ni raya lagi ke tak ada lah? Raya lagi ke tuan-tuan ni tak raya ke apa ni? Tak sungguh tuan, saya pun tak tahu orang Penang ni macam mana. Belah utara ni dia mungkin lain sikit kot. Tapi saya ingat macam tak ada raya pun ada dah nampaknya. Tapi kalau belah-belah di Kuala Lumpur sana, hari ni orang masih beraya lagi. Setiap malam orang masih berjalan lagi untuk berziarah lah. Istilahnya raya, tapi sebenarnya berziarah. Cuma orang kita panggil hari raya lah, itu saja. Walau bagaimanapun kita hari ini berada sesudah daripada Ramadan, itu yang pasti. Dan Ramadan yang 30 hari itu telah kita lalui pun. Cuma yang kita tidak tahu ialah apakah amalan kita di dalam bulan Ramadan itu diterima ataupun tidak. Itu kita tak tahu. Sebab itu sebenarnya dalam konsep beramal ini pun kita tidak disuruh supaya memikirkan tentang apakah amalan kita sudah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kata tadi kita tidak disuruh memikirkan apakah amalan kita itu diterima dan cukup untuk menyebabkan kita masuk syurga. Itu penting. Amalan diterima itu memang itu kita harap. Tetapi kalau kita memikirkan tentang apakah amalan-amalan tadi sudah diterima, membolehkan kita masuk ke syurga, yang ini ni kesilapan pahaman kita.
Sebab itu ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bila disebut tentang orang yang merasakan bahawa amalan itu yang melayakkan dia ke syurga, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhu jannah, tidak akan dimasukkan seseorang itu ke syurga dengan sebab amalan. Ya. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasul, wala ana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun aku. Artinya kita faham bahawa amalan yang kita lakukan, betul lah kita mengharapkan itu amalan yang diterima, tetapi bukan itulah yang kita rasakan bahawa amalan yang akan menyebabkan kita ke syurga Allah Ta'ala. Kerana kita tidak masuk syurga kerana amalan kita. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengharapkan bifadlillah, ya, makna kalau kita kata bahasa mudah faham kita, bifadlillah ni kita mengharapkan belas ihsan Allah Ta'ala, ya, dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Lepas tu kita duk beramal bulan Ramadan ni tuan-tuan, hebat. Lebih-lebih lagi kalau tengok masyarakat kita, kadang kelahi bab sembahyang tarawih ya, yang main-main. Mana kata hebat dah tu. Jarang orang kita dengar kelahi bab sembahyang tarawih, tapi orang kita kelahi bab sembahyang tarawih. Dan orang kita dia bagus, kadang kelahi tu pasal nak buat 20 ke nak buat 8. Dia jadi begitu. Makna kata baguslah, tapi yang kita risau, kita tertipu dengan amalan kita. Yang kita risau, kita tertipu dengan amalan. Memang beramal kita disuruh, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan bersungguh-sungguh, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, besarlah dari segi ganjarannya. Sebab itu ganjaran yang paling besar, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain lagi besar pada tu. Orang yang diampunkan dia masuk syurga. Tuan-tuan tak usah risau. Tu sudah pening kepala. Itu balasan yang paling besar. Digandakan pahala ke, dibagi apa ke, yang paling utama sekali diampunkan dosa. Sebab itu orang apabila diampunkan dosa, selesai masalah. Itu penting. Walaupun dia tidak ada amalan, tapi kalau kita amalan banyak, dosa kita tidak diampun, nanti bila dihitung, ditimbang, amalan dosa itu lebih banyak daripada amalan kebaikan yang kita buat. Neraka juga tempat kita. Itu. Tapi orang yang tak ada amalan, tapi Allah ampunkan dosa dia, orang ini confirm ke syurga. Confirm. Sebab itu Allah pesan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu. Jadi itu baguslah. Makna kata kita ni bulan Ramadan memang kita buat dah semua. Puasa kita buat, zakat fitrah. Saya ingat tahun ni paling orang ramai kelahi bab zakat fitrah. Saya pun nak letih nak menjawab soalan. Saya ingat bukan saya, ustaz-ustaz lain pun sama. Nak bayar zakat fitrah kat mana ustaz? Kat kampung ke, kat tempat kita kerja ke? Hak tu dia gaduh. Bayar pi lah. Tak ada ulama yang kata tak sah pun. Tak ada. Cuma ulama mazhab saja berbeza-beza pandangan. Ada ulama ni kata sah, ulama ni kata tak sah. Kok mana pun sah mengikut pandangan-pandangan mazhab. Tu cerita dia. Memanglah ulama dalam mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bayar di tempat kerja, di tempat kita bekerja, harta itu berada, ataupun kita bayar di mana kita berada. Itu perbincangan, dan itu juga dinukilkan oleh Imam Nawawi. Tapi orang kelahi bab tu, nak cerita bersungguh orang bayar, okey lah, tak apalah, tak ada masalah.
bulan Ramadan orang baca Quran, siap ada majlis khatam Quran. Tak tahulah di Penang ni, saya apa dia panggil ni, khatam Quran tahun ni saya pergi ke Al-Usta. Dia panggil apa? Majlis apa ke benda pula dia panggil tu, majlis sah khatam ke apa panggil. Orang Penang ada panggil tu tak? Tuan-tuan ni pelik sungguh dengan ceramah. Tuan-tuan tak pernah dengar? Di sini panggil apa? Majlis khatam je lah. Ke tak ada? Khatam pun tak ada majlis. Majlis khatam Quran je lah. Tak ada. Kedah baru ni dia buat majlis sah khatam kot. Betul lah. Majlis sah khatam. Makna kata malam tu baru sah khatam tu. Jangan dia buat dekat apa nama ni, Masjid Zuhair tu, masjid negeri. Tak silap saya nama dia majlis sah khatam. Kali pertama saya dalam hidup pergi majlis tu. Ada majlis sah. Tu yang main-main. Dan ni kita Malaysia ya. Saya mengaji di Jordan tuan-tuan, tak pernah lagi tengok orang duk sah-sah ke tak sah. Semua mengaji khatam habis ya. Kan? Majlis pun tak ada. Majlis khatam pun tak ada. Tapi kita di Malaysia ni canggih. Dia ada majlis khatam. Setengah-setengah tempat dia ada bunga telok pula. Penang tak ada kot. Tapi tak apalah, bukan jadi masalah pun. Orang tanya boleh, tak ada masalah. Kan? Biasalah kita orang Melayu mempertahankan keteluran kita. Tak apa, tak ada masalah tu. Itu benda-benda sampingan saja. Yang penting tuan-tuan, orang kita mengaji bagus. Atau bagus. Semayang sunat, tak usah kata. Orang sanggup berebut balik tu pasal nak semayang tarawih, sunat saja. Semayang tarawih tu sunat saja. Tuan-tuan tak dan di masjid, buat di rumah pun boleh. Tu orang kita pergi bagus. Semayang hari raya pun sama juga. Tengok tuan-tuan, apa dia panggil tu, penuh orang. Masjid ni tak tahu ada orang masjid ni. Semayang raya penuh no. Saya ingat sampai kat luar tu, tengok kat luar tu pun kawasan tempat semayang nampak tu penuh. Orang semayang apa nama ni, semayang hari raya. Wahai semayang raya ni tuan-tuan, kalau tak dan kat masjid pun tuan-tuan buat kat rumah pun sah. Sah. Boleh. Semayang raya bukan mesti berjemaah. Yang berjemaah tu bang, semayang Jumaat. Itu buat bertenang. Kan? Buat kat rumah pula tak apa, aku tak dan buat kat masjid tu, buat kat rumah ya. Itu tak boleh. Semayang raya boleh. Cuma kalau buat di rumah tak ada apa ni ya, khutbah. Tak payahlah tuan-tuan mengada pula pergi update apa nama ni, upload apa nama tag khutbah tu. Dia dah baca seorang-seorang, innallaha malaikatahu. Tak payah. Tu. Tapi orang bersungguh baguslah. Bagus memang kita suka orang pergi masjid, bagus. Kita kena suka tuan-tuan bila tengok orang pergi masjid. Tengok orang ramai di masjid, kena rasa suka. Saya Ramadan baru ni memang tema dia gitu. Saya beritahu, saya kata kalau orang yang tak pernah nampak di masjid bulan Ramadan tuan-tuan nampak, rasa syukur. Jangan duk rasa pelik. Seorang kita suka rasa pelik. Dia ni tak pernah nampak ni. Orang sini ke? Dia sibuk tanya, orang sini duk mana? Soalan tu jangan sekali-kali keluar pada orang yang main masjid. Kalau kita tak pernah jumpa dekat sini pun tak apa, tak usah tanya, duk mana? Sekali dia kecil hati. Kawan tu memang duk sebelah masjid betul. Dia kata duk sini ya, kata duk mana? Sebelah masjid. Oh tu kah? Sekali dia tak datang dah lah. Cukup hari tu lah. Pasal apa? Dia tak suka orang interview. Sebab tu saya kata tak usah. Orang main masjid ni kita rasa seronok sudah, walaupun tak pernah nampak. Agak bangkali orang sini kot, bangkali orang luar. Sudah. Okey tu. Kok jumpa besok okey lah. Jumpa kat apa nama? Market kan. Pergi market jumpa. Tengok duduk sini lah. Macam jumpa kat masjid hari tu. Betul ya kita. Oh duduk sini lah. Oh duduk sini. Okey lah. Masa tu tuan-tuan tanya duduk sini tak apa. Jangan tuan-tuan tanya tu kat masjid. Sekali dia sakit hati. Faham bang? Itu kaedah dia. Tuan-tuan, orang pergi masjid bagus. Penuh masjid-masjid orang mai. Bulan Ramadan orang bagi orang makan. Hebat. Wahal hadis yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa nama ni? Apa nama hadis lupa pula dah habis Ramadan. Barang siapa yang beri makan orang yang berbuka, kan? Nabi sebut barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka,
maka kana lahu mithlu ajri, orang ini dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tadi. Sama. Man fattara sa'iman tu, hadis itu bukan untuk bulan Ramadan saja. Puasa 6 pun dapat. Faham ke tak? Tuan-tuan, faham ke tak faham? Tapi berapa ramai orang bagi makan untuk orang puasa 6? Cuba cakap. Tak ada harapan. Tapi bila puasa Ramadan semua berebut-rebut nak bagi. Betul lah tuan-tuan. Kita beri sedekah pada bulan Ramadan tu, pahala dia berlipat kali ganda. Tapi hadis man fattara sa'iman tu bukan bulan Ramadan saja, tak. Itu termasuklah bulan-bulan lain, Isnin Khamis. Tuan-tuan ada kawan-kawan puasa. Puasa hari ni kata, puasa. Tak apa, aku belanja hang buka puasa. Ui, tak payah, rumah hang jauh, dah. Aku bagi duit, ampi beli apa-apa. Sama tuan-tuan. Kau bagi lah RM5 ke RM10 biar dia buka puasa. Awak tuan-tuan tak buat. Tak ada harapan. Memang bajet untuk Ramadan saja, Ustaz. Itu masalah kita tu. Ini kita nak sebut tuan-tuan, ini semua kita buat bulan Ramadan. Bagus dah, canggih. Saya sebenarnya bulan Ramadan ni kita tak heran kalau orang buat bagus. Orang buat macam-macam amalan. Tuan-tuan jangan heran. Betul, orang tengok ramai orang pergi masjid yang tak pernah pergi masjid. Tu saya heran. Pertama, kita kata adat tu adat lah. Adat tu kita kata. Tapi yang keduanya, yang kita nak sebut tuan-tuan, kerana memang bulan Ramadan itu Allah jadikan suatu keistimewaan. Sebab itu bulan Ramadan ni dipanggil syahrut ta'ah, bulan ketaatan. Orang boleh buat. Tuan-tuan baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi nak menggambarkan masuk bulan Ramadan. Sebab itu ada hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk bulan Ramadan, futihatil abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Imam Nawawi sendiri dia menukilkan maksud daripada hadis ni. Dia kata ada dua, satu makna yang zahir, makna yang batin. Makna zahir, kalau kita boleh pergi neraka, kita pergi tengok, memang neraka dibuka sungguh-sungguh. Kalau kita boleh pergi neraka buka pula, pergi syurga. Tuan-tuan, habis Ramadan syurga neraka pun tak tahu dah. Kalau kita pergi ke syurga, tuan-tuan boleh tengok pintu syurga memang dibuka sungguh-sungguh. Kalau boleh pergi ke neraka, tuan-tuan akan nampak pintu neraka ditutup serapat-rapat. Itu makna zahir. Makna batin ataupun simbolik, itu maksudnya bulan Ramadan orang mudah untuk buat kebaikan. Sebab tu tuan-tuan pelik tengok orang buat kebaikan. Saya pelik tuan. Itulah kehebatan bulan Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan yang diberkati. Sebab tu saya pelik, dia benda bila diberkati tu saya pelik. Benda yang diberkati tu saya pelik. Tuan-tuan tengok gaji kita lebih kurang lah, bukan banyak sangat pun tuan-tuan. Tapi kita tengok kita boleh sedekah, kita boleh bagi makan, boleh bagi mak bapak kita sikit, kita boleh bantu orang sikit, boleh bagi ke masjid sikit. Kita bukan kaya sangat, tak. Boleh lah. Kereta sama-sama semua hutang, tak ada orang beli cash. Cuma masing-masing masa buat loan tu, dia up dia punya gaji. Dia punya gaji dia up, dia loan dia turun, pun lulus. Boleh dia beli kereta, tapi dia nak bayar setiap bulan, dia senap perut. Itu lah. Tapi kita tuan-tuan, duit kita sikit tapi barakah. Sebab itu bila benda barakah tuan-tuan, tak usah bincang. Sebab itu air Zam-Zam tu dipanggil air yang barakah. Sebab itu tuan-tuan tak usah pelik, pertama dia tak habis. Benda-benda diberkati ni tuan-tuan tak usah bincang. Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Saya tengok tuan-tuan sini mengaji pelik lah tuan-tuan. Majlis menung gitu. Ke tuan-tuan duk fikir saya ni, ustaz ni ke aku tengok dalam TV tu? Sebab itu dia benda yang diberkati, kita tak usah pelik tuan-tuan. Harta kita diberkati, tak usah pelik. Walaupun tak banyak, tapi dia boleh pergi.
Dia boleh belanja untuk tu, dia boleh sedekah sikit, dia boleh tolong orang sikit, dia boleh ke dia sikit? Boleh berlaku. Pasal diberkati. Sebab tu kita kata tadi, Zam-Zam diberkati. Kata Rasulullah SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu, air Zam-Zam ikut apa yang dia niatkan. Sebab tu tak pelik, benda diberkati. Tuan-tuan niat jadi ubat, tuan-tuan niat jadi untuk kenyang. Bila benda diberkati tu macam tu. Tengok Nabi SAW bagi sahabat minum susu. Abu Hurairah kata aku minum, kemudian Nabi kata kau minum lagi, aku minum lagi, aku bagi balik pada Rasul. Nabi kata minum lagi sampai kenyang. Bayangkan susu itu dikongsi sama semua orang yang ada dalam masjid. Diberkati. Sahabat panggil Nabi SAW jemput pergi makan. Nabi panggil seluruh sahabat-sahabat yang duduk sama dalam peperangan Khandaq, yang duduk gali parit tu. Sahabat kata, ya Rasul, aku sembelih kambing kecil lah, anak kambing. Kata Nabi, tak apa, aku buka dulu, aku selesaikan. Diberkati cukup untuk semua orang. Satu panggil diberkati. Sebab tu tuan-tuan tu saya pelik. Kalau bulan Ramadan kita tengok, kita tu saya tengok orang. Kita kan suka tengok orang, tengok tu ya Ustaz, tu ya. Buat tenang bang. Kita mengaji ni jangan nilai orang, mengaji untuk nilai kita. Kalau masuk bulan Ramadan, kita tiba-tiba ada satu, dia panggil supernatural, dia panggil istilahan. Ada satu kuasa seolah-olah duk mai kat badan kita ni tuan-tuan. Kita boleh berdiri 20 rakaat relax lah. Wahal sembahyang tarawih tu sembahyang sunat kau wajib. Sunat. Sembahyang sunat ni duduk boleh ke tak boleh? Boleh. Tuan-tuan duduk semua daripada imam sampai ke belakang. Kalau di Indonesia dia ada masjid 7 minit dia panggil. Betul ya? Mana 20 rakaat 7 minit habis. Famous masjid tu sampai masuk TV. Tuan-tuan buat masjid duduk. Daripada imam sampai makmum semua duduk. Boleh tak boleh? Boleh masuk TV. TV main tuan, merekam. Tengok ni masjid ni apa keistimewaan? Masjid kami duduk semua. Semua main membawa kursi. Daripada imam sampai makmum paling ujung, termasuk siap-siap, termasuk dengan yang buat ayat pun semua duduk juga. Tak ada masalah, sembahyang sunat. Tapi orang gagah berdiri tu. Kadang-kadang orang berdiri tuan-tuan, berdiri sebelah tiang. Pasal apa? Dia duduk sebelah dinding. Pasal apa? Dia takut kalau dia tengah-tengah berdiri tu, dia rasa tak larat, dia boleh paut kat dinding. Siapa suruh sembahyang lagu tu? Siapa yang suruh sembahyang macam tu? Tuan-tuan tak larat, duduklah. Ini sembahyang sunat. Hatta kalau larat sekalipun, duduk sah, dapat pahala separuh daripada sembahyang orang berdiri. Tapi nak kata tuan-tuan kita sungguh-sungguh buat tu, baguslah. Saya bukan kata salah, bagus. Tapi nak cerita tuan-tuan, nak abak kat tuan-tuan tu, itulah yang berlaku dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tersaplik. Tapi tuan-tuan, kita nak menilai bukan masa dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan penilaian. Sebab bila masa training ni, dia masa orang boleh buat semua. Dia training, dia panggil training period. Ni masa latihan. Bila latihan ni tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ni dididik oleh Tuhanku, maka Allah menyempurnakan didikannya. Sebab itu Nabi jadi guru tuan-tuan. Nabi dapat didikan direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kita tengok akhlak sempurna. Kita ni beza, yang didik kita siapa? Tuan-tuan ni macam tak tahu. Yang didik kita siapa kak? Hati kita. Tu dia. Yang didik kita mak pak kita lah. Sebab tu kata Nabi, kan? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yumajisani. Ikutlah mak pak dia. Kalau jenis yang serupa perangai supaya Yahudi lah budak tu. Serupa perangai Majusi lah budak tu. Serupa perangai Nasrani lah budak tu. Sebab kita bukan didik kita Allah Ta'ala. Nabi dah. Nabi kata fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku. Sebab itu kita tengok untuk akhlak Rasul tip top. Kita ni tuan-tuan mengaji bagai nak rak tu yang main-main. Bukan TV ada live lah ni. Ni yang tak TV pun live juga. TV pun yang main-main lah ni. Kan depa tak ada TV pun live juga. Dia buat live tu pasal ada orang mengaji tu. Ke tuan-tuan ingat dia saja live tak ada orang tengok? Oi jangan. Tu mungkin sampai luar negara tengok. Kan? Saya ingat mungkin kutub selatan, kutub utara pun ada tengok tu saya ingat. Kalau ada internet lah.
Ustaz nak bagi tahu kita ni mengaji, tapi tak ada apa pun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita bukan dididik oleh Tuhan. Itu beza kita. Kita bukan dididik oleh Allah Ta'ala. Tapi nak sebut dia, kita dalam bulan Ramadan seperti satu didikan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dipanggil ulama sebut Ramadan ni, kita bukan nak cerita Ramadan tuan. Takut tuan-tuan confuse, kita ni puasa balik ke apa kan? Saya bukan nak cerita Ramadan. Sebab itu kata para ulama, Ramadan itu sebagai madrasah. Hari ni madrasah kita tak ada pada sekolah kot. Tapi hari ni kalau sekolah koman lah. Orang tuan-tuan duk tengok dekat viral di internet, mereka sebut bukan sekolah, universiti. Dulu-dulu orang sebut sekolah Ramadan. Lah tak ada. Orang terjemahkan madrasah Ramadan, University of Ramadan. Tu canggih. Tu bagi yang lulus SPM bagus boleh lah. SPM tak bagus, mungkin apa nak kata, universiti bukan, takkan polik, apa nama, College Community of Ramadan. Okay lah. Dah kira boleh juga lah tuan-tuan. Tu tak kira lah tuan-tuan nak bagi nama apa pun. Tapi berapa ramai orang faham bahawa Ramadan ialah tempat mendidik. Ramadan itu ialah dia panggil learning period. Understand? Saya minta maaf tuan, saya memang kat pukul 9 saya cakap putih lah. Berapa ramai orang faham Ramadan itu dia panggil learning period. Learning, tempoh belajar. Dia masa belajar tuan-tuan tak usah act sangat lah. Belajar. Bila belajar tuan-tuan, cikgu kita pun nama pun belajar, takkan dia marah. Budak tak kena huruf masuk dia jasa satu, tak kena huruf. Ni apa? Tak tahu. Hang ni betul-betul mangkuk tu. Bapak hang pun sama, dia tak marah aku tu. Cikgu gila aku tu. Sungguh dia tak apa noh cakap aku tu. Saya ni cakap bunyi Penang ke bunyi apa ni? Bunyi Siam. Sungguh tak ada. Cikgu takkan marah. Pasal apa? Dia panggil learning period, tempoh belajar. Cikgu tak boleh marah. Nama pun belajar. Sebab itu dia belajar. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak duduk dah. Pasal apa? Tak masuk kelas. Semua yang cikgu nak ajar saya tahu dah. Itu memang betul juga. Dia dah tahu berapa nak pergi belajar. Sebab tu dia bila dia panggil learning period, dia punya konsep dia birrahmah, dia panggil. Faham tak? Dia mesti dengan ada belas kasihan. Tuan-tuan ajar anak, dia mesti kena ada belas kasihan. Kadang kita bapa marah baca, baca saja. Baca pang tampang. Salah. Budak tu baru belajar. Lainlah dia dah menang tilawah Quran peringkat antarabangsa. Baca pang. Tak guna betul. Hang menang peringkat antarabangsa, tak boleh baca. Itu bab lain. Kawan tu baru belajar, dia tak lepas lagi. Sebab itu belajar ni tuan-tuan, sifat dia mesti berrahmah, dengan kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, dengan kasih sayang Allah Ta'ala tu tuan-tuan boleh buat pada bulan Ramadan. Betul? Tuan-tuan baca hadis-hadis pasal bulan Ramadan, sehingga kan banyak tuan-tuan kita boleh sebut hadis-hadis tu sebagai fadilat, sebagai kelebihan. Kalau tuan-tuan nak pandang dia hanya sekadar satu kelebihan. Tapi kalau tuan-tuan nak pandang hadis yang Nabi sebut, ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang ganjaran itu sebagai motivasi, tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis kursi, Nabi sebut tentang kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini tuan-tuan biasa dengar dah Ramadan ni, saya ingat 30 hari ustaz-ustaz dah baca tu. Kan? Aku bagi pahala puasa, aku bagi pahala khusus. Siapa yang bagi orang makan berbuka, aku beri ganjaran pahala puasa. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi, bulan Ramadan malam dia ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Apa lagi nak sebut? Macam-macam. Bulan Ramadan ni macam-macam fadilat Allah bagi. Kalau tuan-tuan pandang tu sekadar satu fadilat, dia fadilat. Kalau tuan-tuan nak pandang dia sudut fadilat itu dari segi kesan dia kepada kita, dia panggil itu sebagai motivasi.
Kita bila mengajar anak-anak kita, tuan-tuan, tentu tuan-tuan bagi motivasi, betul tak? Takkan tuan-tuan ajar saja, tuan-tuan mesti bagi motivasi. Kak Long belajar sungguh-sungguh. Tahun ni kalau Kak Long, tahun sudah Kak Long periksa akhir tahun boleh nombor 30. Tahun ni kalau boleh nombor 29, ayah bagi ceklat. Okey lah. Daripada nombor 30 dia pergi nombor 29. Kan? Betul tuan, tahun ni nombor 28. Dia kata ayah tahun ni nombor 28, tu dia 2 coklat bagi. Kita suka, tapi dia tak tahu, dia tak tanya anak dia tu. Bawa 2 orang lagi tu memang tak mai periksa. Memang anak dia boleh nombor 28, yang tu tak mai, tak ada markah lah. Apa benda nombor pun tak ada. Kita bagi motivasi. Sebab itu dalam proses pendidikan dia mesti sifat dia berrahmat. Mesti ada dia panggil apa istilah kita kata, dengan penuh kasih sayang, baru pendidikan itu berjaya. Dan itu Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab itu yang penting tuan-tuan, dia nak tengok bukan bulan Ramadan. Betul lah bulan Ramadan tu kalau nak tengok dari segi fadilat, banyaklah. Tu tak usah cerita dah. Yang kita nak tengok lah ni nak tengok yang sesudah Ramadan. Bagaimana kehidupan kita sesudah Ramadan. Sebab tu ada dalam, kalau tak silap saya, dalam Lataiful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali, dia ada dia quote perkataan, dia kata saya ingat Imam Hasan Al-Basri yang sebut saya tak. Dia kata laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya tu orang yang pakai baju baru, tapi Id itu liman ta'atuhu tazid, ialah untuk orang yang apabila dia habis Ramadan, ketaatan dia bertambah. Standard lah tuan-tuan. Dia baru masuk overhaul, masuk bengkel, keluar mesti tip top. Tapi kalau keluar dia dok lock-lock gitu kah, dia balik dia menung, dia problem. Faham? Confuse saya mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan, saya main ni bukan ceramah tuan-tuan, ni mengajar sungguh ni. Bukan dekat ni main ni. KL di sini tuan, dia main. Puas bangun tidur tak sampai-sampai. Sebab tu saya nak beritahu, betul lah Kak, kita seronok, kita dah buat Ramadan tu, bagus lah. Saya tak kata tak bagus, tu bagus. Tapi bang, nak bagi tahu ni, yang lebih penting kita nak tengok lepas Ramadan. Lepas Ramadan, tuan-tuan, orang duk main bola, tuan-tuan. Ni cerita main bola pula. Orang duk main bola, latihan. Memanglah peluang persahabatan, boleh gol, itu tak pakai. Takkan orang lawan persahabatan main sampai patah kaki. Nama pun perlawanan persahabatan, tak apa, gol lah. Ni persahabatan saja, bukan kira pun. No, lepas pada tu, tournament yang betul-betul. Sebab itu yang kita nak tengok ni 11 bulan yang mendatang, lagu mana kita? Kita bagaimana 11 bulan yang akan datang? Itu penting. Itu yang pertama. Ni baru start ni. Jadi maknanya tuan-tuan, yang kita nak tengok ni yang 11 bulan ke depan. Bagaimana pendidikan Ramadan tu kepada kita. Tapi kalau tak payah jauh lah, habis-habis Ramadan raya ke-8 ni, raya ke berapa? Bukan raya, Syawal ke berapa ni? Saya pun tak kira. 12, 13 ada tulis tu 12 Syawal ke-12 tak? 13 boleh lah macam no, 11, 13, 12 tu 13 Syawal 13 Syawal ke-10 rotek mati ya. Kita pi renew. Tak ada masalah. Rotek mati memang kena pi renew lah. Tuan-tuan pi renew, rotek konvensional. Tak ada apa Ramadan kita. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, renew rotek konvensional, tak ada apa. I tell you bye-bye. Understand? Punya tuan-tuan duk pulun tu bangun sujud. Rupanya dia tak berjaya nak membentuk jati diri kita. Pasal apa? Baru 10 hari tinggal Ramadan tu. 10 hari.
Saya tak mau cerita bab baju ni, orang-orang masjid ni semua baju bagus ni pakai telekung semua raya. Tak tak? Semua pergi beraya tu pakai telekung. Hang nak pergi masjid ke pergi beraya? Raya. Senang terus pergi masjid. No. Ni cerita ni orang masjid ni. Ni orang yang nak dengar ceramah ni. Hari 10 rotek mati pergi renew. Renew kat mana? Insurans lah, tapi konvensional. Apa dia Ramadan kita ni yang Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana dia takwa tu? Saya bukan jual insurans malam ni, tuan-tuan jangan silap. Tak. Kita bagai nak rak tuan-tuan, kita tak usah katalah orang lain tu. Kan? Orang lain tu mungkin lah mereka pun pergi masjid pun mereka kira malam pertama mereka pergi. Kalau dulu-dulu saya tak tahulah, lain macam pula kursi ni, dia ada bantal belakang tu, tapi bantal tu dia naik sampai ke atas. Tentu orang dulu dia kalau di Kuala Lumpur, di Penang saya tak tahulah, di Kuala Lumpur dulu saya pasal orang Kuala Lumpur, saya memang asal orang Kuang, Sungai Buloh. Kalau dulu lah saya ingat sekitar tempat saya tu, mereka ni bila sembahyang tarawih tu, kadang-kadang imam, kadang pengusi, ikutlah siapa-siapa pun jutaan kuasa, dia akan baca, tuan-tuan ini malam pertama, barang siapa yang solat tarawih pada malam yang pertama diampunkan dosa-dosanya dan seolah-olah ia baru dilahirkan daripada perut ibunya. Tu semua ramai malam pertama. Pasal apa? Malam ni diampunkan dosa, ibarat baru lahir. Tu malam kedua pula mai lagi orang, barang siapa yang sembahyang tarawih pada malam yang kedua diberikan pahala sebanyak mana nabi-nabi yang terdahulu. Tu dia hak kita tahu saja berapa ratus yang kita tahu. Tu Rasul saja 25. Tu Rasul, kita kira Rasul juga lah. Berapa banyak amalan dia? Tu semayang malam kedua dapat pahala banyak tu. Hadis tu maudhu'. Tak panggil hadis pun, maudhu', reka. Tapi orang dulu tu malam kedua dia mai, malam tiga tak mai lah. Dia tak nak mai buat apa. Malam pertama dah ampun dosa seperti baru lahir, malam kedua dapat pahala sebanyak para nabi, tak mau. Tapi sebab hang tak nampak pun masjid sebenarnya cukup lah kata. Alah, tenang kata dia, cukup lah tu. Tu malam 19 mai pula. Malam 19 mai. Orang tanya apa hang mai pula malam 19, kata dah dapat pahala dah sebanyak para nabi. Dia kata malam ni kan hang tengok dikawinkan dengan bidadari syurga. Dia pandai, dia pilih-pilih. Hak mana sedap dia mai, hak tak sedap dia tinggal. Ni karut tu. Lepas tu kita tak usah kita kira hak ni tuan-tuan. Ni kira tuan-tuan ni hardcore punya orang ni. Ni kami hidup pulau tu dekat KL tu, nak bagi ada orang balik masjid macam-macam. Hari ni orang buat viral apa ni kan, dekat WhatsApp, tolong sebarkan sebuah masjid didapati telah kosong, kehilangan para jemaah, sila jika dijumpai sila mohon dibawa semula ke masjid. Sampai gutu masjid kosong, sof ada 4 orang ada. Subuh tu saya kata dulu subuh tu malam pertama puasa, pasal semua bangun sahur. Lepas pada tu semua kenyang lemang, kenyang ketupat palas, semua dah tak ada sampailah ni. Tapi tuan-tuan hebat hardcore. Tapi masalah dia tuan-tuan, yang kita ni kita menung ni baru habis Ramadan, Syawal pun tak dan habis dia punya hari tuan-tuan. Kita pergi renew insurans konvensional pada ada orang Penang kat tu. Saya hentam tuan-tuan. Sungguh bang, mana yang kita duduk semayang tunggang langgang tu bang? Bukan tunggang langgang, tunggang terbalik. Tunggang langgang tak betul, ni semayang betul sampai tunggang terbalik, letih. Kita buat qiyam tu, habis semayang sunat, qiyam pula lagi. Mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la'allakum tattaqun, mana? Lah kita menuk. Ni problem kita. Kita beramal banyak kak, banyak. Ni
Yang dok beramal kita kak masih lagi ni raya ke-13, bukan raya, saya dok biasa sebut raya tuan. Syawal 13 ni ada lagi orang yang masih kita dok kelahi dengan dia. Bukan pasal kita tak pergi rumah dia, dia raya tak ada rumah dah. Kita memang tak mau pergi, kita kelahi dengan dia. Mana yang kita puasa, yang kita amalkan dalam bulan Ramadan tu? Tuan-tuan duk ingat apa? Amalan kita buat tu amalan saja ke? Tak. Itulah benda yang nak melembutkan hati kita, yang nak mendidik hati kita. Amalan yang kita buat tuan-tuan semayang ni, saya suka sebut gini, saya suka bagi analogi. Tuan-tuan, saya mungkin ceramah lain sikit lah tuan-tuan. So ceramah sama tuan-tuan tak payah panggil saya. Saya suka bawa analogi tuan. Kita buat dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan biasa tak dulu ni orang lah ni tak jumpa dah. Dulu-dulu orang pergi masjid naik basikal. Betul ya? Ji, ni mudah-mudah tak dah kot. Ya, tapi tua kan nampak ni. Betul ya? Dulu macam tu. Kita kayuh basikal pergi masjid. Saya dan tuan zaman tu. Zaman tu saya dan. Tapi masa tu saya kecil ya, saya masih lagi mazhab pergi mengaji dengan bapak mengaji. Tapi dengan orang lain kena pergi juga. Bapak mengajar juga, dengan orang lain pun mengajar juga. Dia kena gitu. Kita tak seorang lah. Kalau ustaz tu aja, ustaz tu ya. Dia tak. Zaman dulu tak. Ada ustaz lain pergi. Nak kena pi, nak cross tu kebun 2 ekar. Tuan-tuan tahu lah zaman tu, zaman 80-an, pertengahan 80-an tu, saya bawa ada umur lebih kurang 6-7 tahun tu dengan abang. Ikut abang, dia tukang kayu, saya duduk belakang. Tapi biasanya saya tak duduk pun, lari. Pasal saya duduk bila basikal tu nak berjalan. Zaman tu itu tuan-tuan, dia mana ada elektrik zaman tu, dia bukan tak ada elektrik, mana ada lampu jalan, kebun orang pula lagi ya. Itu kalau selipar tinggal memang tak ambil lah, sungguh tak ambil. Macam-macam bunyi ada. Nak lalu kebun getah tu macam-macam bunyi, macam-macam nampak, tak nampak pun tapi macam-macam nampak. Itu kalau basikal tanggal, basikal pun tinggal, besok pun ambil. Tak ambil dah, tak ambil. Sungguh tuan, kayu rantai tanggal, tinggal, jalan balik. Tak ambil dah, tak ambil. Besok baru cari balik. Dan masa tu tak ada orang nak ambil tuan-tuan, don't worry. Siapa pun tak berani pergi ambil. Gelap. Zaman tu kena kayu basikal laju, pasal nak bagi lampu keluar. Dia panggil apa nama tu? Bukan motor. Nampak benda bang, tak ada harapan. Dynamo motor macam ni. Dynamo ni dia melekat kat tayar. Dia lagi laju kita kayuh, lagi terang. Tuan-tuan kayuh perlahan, apa pun tak nampak. Saya nak bagi analogi tuan-tuan, Ramadan ni macam tu lah. Siapa kayuh laju, dia punya sini terang. Faham tak? Tahu kayuh laju? Dia sembahyang tarawih, dia buat bukan 8 sambung lagi, bagi 20 dia masuk pula qiyamul lail, dia bangun sahur sunnah, dia buat, oi semua dia buat. Itu paling maksimum punya laju. Tuan-tuan, dia punya hati ni tuan, dia punya terang tu, lampu padam pun boleh nampak dia. Tu dia punya kayuh. Faham? Kita tengoklah kita kayuh tak kat mana. Pasal nak cerita dia begitu, konsep dia, sepatut dia. Tapi tuan-tuan tengok, habis daripada Ramadan, nampak tak jalan? Sebab tu kita khawatir gini tuan, kita memang kayuh laju, rantai jatuh. Faham tak? Kayuh, rantai jatuh, tayar tak pusing. Bila tayar tak pusing, apa dia bang? Lampu tak menyala. Kita rasa saja kita kayuh laju. Tu kita khawatir. Saya bagi analogi tu kak. Kita khawatir amalan yang kita buat banyak, tapi rupa-rupanya tuan-tuan, dia tidak memberi kesan. Haba'am mansura. Dia umpama bulu-bulu ayam berterbangan ditiup angin. Itu kita risau. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita duk fikir ni yang sesudah daripada Ramadan. Sepatutnya orang yang masuk Ramadan, dia habis pada Ramadan, dia dapat dah semakin terang
Yang kita kata tadi, yang kita kayuh tuan-tuan, analogi tadi kita kata semakin terang jalan dia sebagai orang yang beragama, dia semakin nampak. Tu sepatut dia. Tapi kita itulah, yang dulu langkah kaki ke masjid tak nampak masjid dah. Yang dulu boleh duduk di masjid bukan saja daripada maghrib ni sampai 9:30. Tak. Tu daripada maghrib sampai pukul 11. Berapa lama? Kita bulan tak Ramadan ni tuan-tuan, tak ada orang ceramah daripada maghrib sampai pukul 11. Cubalah, cuba. Seorang-seorang mengono, menginsut keluar hadapan tak boleh pasal duduk depan. Betul. Tapi kenapa kita tak boleh buat dah? Kenapa kita tak boleh bagi masa banyak tu? Dia bukan satu yang asing, kita buat dah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan, kita betul-betul nak membersihkan diri kita, kenapa lepas pada Ramadan kita tak boleh nak buat? Yang buat dosa besar masih buat dosa besar. Tadi kita sebut yang kelahi, yang putuskan silaturahim, tu masih ada lagi. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata qati'un, takkan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Bang, tak masuk syurga orang putuskan silaturahim. Kita puasa bagian narak. Betul. Ni kita nak tengok balik ni tuan, kita nak muhasabah, betul lah kata apa nama tadi, pengacara, pengurusi tadi, kita nak apa dia panggil tajuk dia, apa ni, postmortem. Boy, bahasa canggih. Postmortem dia tak mau pakai muhasabah, postmortem kan, koman nak muhasabah, koman tu kampung, postmortem. Ni kita nak postmortem. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kadang-kadang kita tertipu dengan amalan kita. Kenapa? Kita rasa kita beramal banyak, tapi bila kita tengok kesan daripada amalan kita, nothing. Tak ada. Hatu kita paling takut. Sebab itu saya nak beritahu tuan-tuan, yang paling penting dalam beramal ini ialah istiqamah tu, kekal. Kita boleh terus beramal, dan amalan kita tu memberi kesan, membentuk kehidupan dia. Sebab itu bila ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, beritahu pada aku sesuatu. Kata Nabi apa? Nabi bagi pendek je, qul amantu billah summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Istiqamah itu saja. Istiqamah ni maknanya dengan amalan-amalan tadi. Kita istiqamah terus. Maknanya orang yang terus beristiqamah dengan amalan, dia terus dengan agama dia. Dia kena gitu. Itu ya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan rasa kita lepas pada Ramadan ni kita naik jadi malaikat. Tak. Tak usah risau. Tetap manusia, jangan risau. Makan tak lemang hari tu? Oh bang, Pening tak makan lemang tak? Ada lemang tak? Makan lemang tak? Memang tak malaikat lah. Kalau makan lemang bukan malaikat lah tuan. Simpit ni simpit, lagi tak ada harapan. Pening ni apa benda? Makanan rasmi dia. Ketupat balas. Semua rumah ada ketupat balas. Ketupat balas makan? Lagi tak malaikat. Pening. Malaikat mana ada main pening? Tak ada. Sungguh. Sebab itu dia nak tengok kesan dalam kehidupan kita, bagaimana, sejauh mana dengan kita beramal tadi kita lebih tunduk kepada agama. Tu ya. Sebab itu dia kata tadi, tuan-tuan, saya kata tadi, amalan yang kita buat tu dia panggil exercise. Dia semacam satu latihan. Kalau kita kata orang nak berlari, yang dia dok buat sepanjang latihan sebagai latihan untuk dia, maknanya dia nanti lepas daripada keluar latihan, dia boleh berlari laju. Pasal dia masuk latihan berlari lah. Ikut dia punya apa ni lah tuan-tuan, ikut dia punya apa nak panggil, yalah, kalau dia berenang, dia latihan berenang lah. Jarang lari masuk latihan berenang, keluar-keluar kawan tu bukan berlari, berenang. Tak jadi ikut ni. Sebab tu kita pun sama. Tuan-tuan jangan duk ingat puasa tu puasa. Tak.
Sebab itu puasa ni Nabi gambarkan dalam satu hadis yang lain sebagai as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Kalau tuan-tuan anggap ibadah ini sebagai satu ibadah saja, kita jadi dipanggil apa nama? Istilah kita panggil apa? Apa ke benda pula lah. Saya ni sebenarnya tak start lagi ceramah tuan-tuan. Jadi perkataan-perkataan pun tak main lagi, library tak buka habis. Dia panggil apa ke benda panggil tu? Dia panggil apa? Kita duk buat saya tu panggil apa? Ha? Bukan. Dia panggil apa ke benda lah pula. Benda ni tuan-tuan, dia duk jadi satu, dia main dah tu. Iyalah rutin lah, dia ada bahasa dia, balon tuan-tuan, rutin lah. Dia main jadi rutin lah. Bulan Ramadan dengan ini diisytiharkan, besok puasa. Dia jadi kutu lah. Dia tak lebih daripada tu. Sebab kita tak melihat bahawa puasa tu sebagai satu exercise untuk nak mendidik jiwa kita. Sebab itu dia tak boleh tunduk juga. Dia habis Ramadan pun 30 hari puasa. Memang hebat puasa. Waktu imsak tak makan, wahal boleh makan. Oi, jangan makan keluar balik. Auzubillah, kata dia. Auzubillah, siapa benda boleh makan. Buka puasa tu get ready tu. Lagi 5 minit get ready. Duk ujung mulut lah nak dapat fadilat berbuka awal. Doa apa saja dia tak buat. Tapi tuan-tuan, dia punya ibadah itu tidak memberi kesan pada kehidupan. Ini problem. Ni kita risau. Betul. Sama juga solat. Dia tak beri kesan pada kehidupan kita. Sedangkan solat ni Allah sebut jelas dalam Quran, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Sebab itu orang yang puasa, orang bukan puasa, kita tak mau cerita puasa, orang yang masuk bulan Ramadan, sepatutnya tuan-tuan rasuah tak ambil lah. Tu yang lepas Ramadan baru ni orang sibuk kerja, orang belum masuk kerja tuan, kita dah masuk kerja, betul tak? Hari Senin ada orang dah masuk kerja, betul? Ha? Selasa lewat dah, Senin masuk kerja dah. Senin masuk kerja, orang beraya tuan-tuan. Dia masuk kerja dah. Dia tak masuk kerja. Patut masuk kerja, tak masuk kerja. MC. Bulan tu punya gaji dia potong siap-siap. Berapa? Dia tolak bagi campur. Berapa nak kena bayar? Satu hari kerja tu RM65. Dia tak ambil RM65. Pasal dia MC tu. MC tipu lah tu. Dia tak sakit pun pasal raya. Bos pun tahu MC lah. Selamat Hari Raya. Bos boleh ucap selamat Hari Raya. Bos tahu dia temberang. Tuan-tuan, kalau betul puasa dia tadi, solat dia tadi dalam bulan Ramadan yang dia buat, dia takkan ambil duit tu. Macam betul? Kalau betul dia puasa tuan-tuan, mulut dia takkan cakap sakit hati orang. Tak ada. Tak ada. Kata Nabi SAW dalam, tuan-tuan baca hadis tu. Kita sepanjang 30 hari Ramadan, ustaz-ustaz kita baca hadis Ramadan berapa banyak? Kan Nabi sebut, Nabi kata dia bila dah habis Ramadan, dia dah tutup pula dah hadis-hadis tu. Ya. Apa pula hadis sebenarnya, inilah dia masalah dia tuan-tuan. Bila dia belum betul-betul library belum betul-betul buka ni, jadi dia kata Nabi, barang siapa yang berpuasa dia tidak boleh meninggalkan qaul az-zur, falaisa lillahi hajat. Allah tidak ada keperluan untuk dia meninggalkan, maksudnya untuk dia meninggalkan makan dan minumnya dengan sebab perkataan tadi. Tak? Maksudnya engkau tinggalkan makan dan minum, tapi engkau tak boleh tinggalkan perkataan-perkataan zur. Zur ni dia sebenarnya bohong. Termasuklah sama tuan-tuan duk sakit ke hati orang, semua boleh masuk sama lah. Falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak payahlah engkau tinggalkan makan dan minum. Itu engkau puasa. Engkau tak puasa lagi lah. Tu dia punya falsafah daripada puasa yang kita buat. Kita
jangankan sekarang, malam raya dah kelahi dah. Duk balik kampung sama-sama paduai. Duk tengok, hang punya rim ni original lah. Original lah. Aku tengok rim ni bukan original ni. Ni bukan Jepun ni Indonesia punya. Sakit hati kawan tu. Peduli lah dia original ke tak original. Yang tuan-tuan sakit hati pasal apa? Kadang-kadang tuan-tuan, ni kita nak sebut ni, baru saja kita habis puasa, kita tak boleh jaga kita punya suara, kita punya mulut. Tak boleh. Puasa kita bagaimana? Tu. Baru saja habis puasa, kita dengan jiran, duk sakit jiran juga. Ni jiran kita kak. Tuan-tuan, bulan Syawal ni punya banyak makanan duk bagi kucing. Kucing kita makan macam-macam tu. Kita makan rendang, kucing makan rendang. Apa tuan-tuan makan, semua kucing makan. Sagi kucing tuan-tuan cek beret tu kat rumah orang. Sekejap bawah tayar dia, sekejap dekat pos dia, sekejap dekat depan pintu dia. Tuan-tuan tengok orang sebelah duk basuh, hari-hari duk basuh depan pintu dia. Tuan-tuan tanya, ai kak, hari-hari cuci? Kucing berak. Yalah kucing. Dia tak rasa bersalah pun langsung kak. Dia tahu dah, tak ada orang lain dah, dua pintu lah, dia dengan orang sebelah. Orang sebelah tak belah kucing, dia seorang je belah. Tuan-tuan nak kata apa? Itu menyakiti jiran. Bang, mana kita punya semayang yang sampai naik kelabu dahi tu? Mana yang kita punya solat yang sampai naik bengkak betis kita? Jawab. Mana yang sunnah yang kita dok buat ni tuan-tuan? Tuan-tuan panggil saya, saya balun semacam. Dah tuan-tuan panggil suruh balun, saya balun lah. Betul kak, fikirlah. Sungguh tuan-tuan, saya bukan main saja-saja nak bagi ceramah kat tuan-tuan, bagi cukup masa tuan-tuan balik. Dah kata postmortem, mari kita postmortem. Itu baru bab tu tuan-tuan, belum lagi ni, banyak lagi ni. Saya siap dah. Saya ingat dalam pukul 10.45 habis lah. Boleh tak? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan, tunggulah, saya nak pergi raya sekali. Tu. Cuba kita fikirlah ni tuan-tuan. Dari segi perbuatan kita, dari segi perkataan kita. Ni kita ambil yang simple-simple, yang dekat dulu. Saya kata orang masjid ni tuan-tuan, kita pasal ceramah ni orang tak pergi masjid tak dengar pun. Ni lah kot. Ni cerita tuan-tuan ni. Kita yang pergi masjid ni, kita habis Ramadan, mulut kita tak boleh jaga. Habis Ramadan, perbuatan kita tak boleh jaga. Ada satu orang sahabat baru ni cerita, dia parking kereta pergi pasar. Yalah biasa pergi pasar malam. Pasar malam mana ada orang, apa nama dia panggil apa, susun jaga parking tu lah. Parking lah ikut hang. Tuan-tuan, dia balik-balik pasar malam, dia tengok dekat dia punya cermin ada nota. Dia bagi nombor telefon. Dia kata, sila telefon, tadi saya ada terlanggar apa nama ni, saya ada terlanggar, apa benda ayat dia tulis tahu, saya ada terlanggar, apa dia panggil, bukan terlanggar, dia panggil tergesil. Ya, sila telefon, tadi saya ada tergesil bahagian belakang kereta anda sedikit. Dia pergi tengok memang sikit lah tergesil. Benda tu kalau buat pergi apa nama, pergi kedai apa tu, dia tak payah pergi kedai pun tak apa, dia beli polis sikit, dia boleh polis hilang dah. Tapi kawan ni tuan-tuan, dia tinggal nombor telefon kita. Oh bang, kereta orang tu kemik, bukan cala bang, kemik. Kita pergi beraya tu kemik, cabut terus. Bang ingat bang, akhirat besok bukan amal-amal kita bulan Ramadan je Allah akan hitung.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jangan terperanjat besok. Selangkah kita nak masuk syurga, orang ni claim, ya Allah. Kawan ni bagi tahu, dia kata, dekol betul. Dekol. Tapi tuan-tuan, orang buat jujur tu, orang pun tak sampai hati nak minta ganti rugi. Kalau orang perempuan jawab, tak ada lah cerita cinta, tak ada lah, tu tak ada sambungan, tu dan drama dah lah. Tanya dia kata tak sengaja apa semua tadi, suami dia bawa. Oh, tak apa, nanti senang-senang kita minum kopi, ajak suami, nak ajak suami minum kopi. Kawan ni cerita, dia nak marah tak jadi marah, dia pun tak tahu kalau orang tu tak bagi tahu, dia tak tahu pasal kena betul-betul sikit, tang bucu kata dia, tang bucu sikit. Tapi pasal dia bagi tahu, tahulah, memang nampak kesan tu. Besok kita nak masuk syurga ni, amalan banyak bulan Ramadan tu, orang claim, ya Allah, dia ada hutang dengan aku, masak kita. Nah, dan nak beritahu kita ni, saya kata dah tuan, malam ni ceramah untuk orang yang main masjid dah. Tak, bukan saya kata orang tak main masjid, tak ada benda pun kita nak cerita untuk dia, dia pun tak dengar. Dia dengar ke dengar speaker ni? Dengar pun keliling ni je kot, ke sampai 400 km. Ini sungguh-sungguh kita nak tengok. Tu baru duduk dalam keliling kita. Bagaimana tentang soal halal haram dalam kehidupan kita. Kita puasa bagai nak rak, beramal bagai nak rak dalam bulan Ramadan, tapi kita tak heran pun dalam bab haram yang lain. Dalam soal pendapatan kita, yang duduk bank, dalam bank konvensional, duduk dalam bank konvensional lagi. Nak kata apa tuan-tuan? Ni tak usah cerita bang, yang main sekali-sekala tu. Ni kita ni kita. Kak, balik cuba tengok masing-masing punya buku bank. Duk mana bank kita? Saya bukan kerja dengan perbankan Islam untuk nak suruh tuan-tuan masuk perbankan Islam. Tak usah duk bincang lah tuan-tuan, perbankan Islam kita menepati kehendak itu bawa bertenang. Itu biar orang-orang atas, dia ada punya penasihat dia kerja makan duit, besok depan Allah Ta'ala dia jawab. Kita punya kerja, kita cari yang mana yang halal. Lah ni duk ada dah, kenapa tak pakai? Dalam bulan Ramadan kita beramal bagai nak rak, tapi bab ini kita fail lagi. Riba masih terlibat. Kita riba masih terlibat. Nak kata apa? Besok di akhirat besok, Allah Ta'ala isytiharkan, angkat senjata. Kata Imam Ibn Katsir dalam ayat riba tu, dia tafsirkan, angkat hang punya senjata, mai lawan dengan Allah dan Rasulnya, berperang. Tu kita bagi nak rak, beramal bulan Ramadan hebat, tapi yang Allah larang benda simple dia tu, bukan payah sangat. Tuan-tuan pergi ke bank, jumpa, saya punya akaun apa? Oh, ini akaun biasa, bukan Islamik. La tukar. Bila? La ni tukar. Oh, ini payah ni cik. Jangan macam-macam cerita. Kalau saya mati, hang nak tanggung, hang nak masuk neraka, tak mau kan? Tukar. Ini ada 130,000. Saya nak tahu saya punya duit yang asal saja. Interest semua saya tak mau. Action tu kan. Kalau duit 300 boleh lah bang. Interest baru ada RM4 2 kopang bang kali. Duit duk ada dalam tu 246,000. Interest yang ada profit dia, ada lebih kurang dalam 18,000. 18 tak apa, saya main balik besok. RM4 2 kupang boleh lah. 18,000 tak apa, saya main besok, saya fikir macam mana. Menung kita 18,000 bang, jangan main-main. Lah ni kalau beli kancing boleh dapat 3 biji. Kancing second hand 5,000 cash. Tu ya, first model mak. Nak kata apa?
Tapi tuan-tuan, cuba kita menung. Kita bagi nak rak beramal dalam bulan Ramadan baru ini, tiba-tiba hak ni kita tak boleh settle. Tak boleh settle. Ni saya cerita ni duk ada dalam keliling kita, tuan-tuan. Saya bincang yang tinggi-tinggi bab tenang. Yang ni dulu. Bab riba tak settle lagi. Tadi bab insurans tak settle lagi. Baru renew minggu sudah. Cilaka tu ustaz ni. Dia tak datang pula minggu sebelum aku renew. Dah renew lah kata dah. Dan tuan-tuan takkan nak tunggu saya datang baru tuan-tuan nak renew. Dah macam mana? Tuan-tuan doa lah mati tahun depan supaya dan renew. Ya Allah, matikanlah aku tahun depan, janganlah mati aku tahun ni. Betul, makbul tuan, tahun depan mati, renew mati terus. Kereta hidup, dia mati. Siapa suruh pergi doa mati tahun depan? Suruh hidupkan panjang umur supaya akan datang dia boleh buat. Ni kita nak renew balik, kita pun pening. 1,000 lebih, jangan main-main, 2 bulan gaji kita simpan. Tiba-tiba nak renew yang baru lagi. Oi, jangan main-main. Tapi nak kata tuan-tuan, ni yang benda simple-simple lagi. Insurans kita, simpanan kita. Saya sebab tu saya kata tuan-tuan, dengan orang ni, dengan tuan-tuan nak cerita ni. Saya pakai baju Melayu, tuan-tuan pakai jubah. Nak cerita, so cerita bab pakaian tak payah. Tuan-tuan lagi canggih. Tu. Hak mai ni nak cerita pasal baju tak payah. Depa jaga dah ni bab ni. Tapi bab lain ni yang duk ada dalam keliling kehidupan kita. Di mana benda ni dengan puasa kita? Tu belum lagi. Ni yang bermenantu ni kak. Duk pi haramkan menantu mai. Hang boleh balik, laki hang aku tak mau balik. Ni apa cerita ni bang? Oh kak. Semua tuan. Kata postmortem. Mana puasa kita yang bagi nak rak tu? Zikir tu. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai giar tu. Mana? Tiba-tiba menantu tak boleh balik. Kita tak boleh nak settle bab tu. Kita masih terus nak berkelahi tuan-tuan. Nak kata apa? Tu cerita dia.